Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang rahmati Allah? Selamat datang ke podcast Ramadan 2024 bersama saya. Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih setia dengan slot kami ini, insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita dah masuk ke episod yang ke-27. Maksudnya kita dah 26 Ramadan. Insya-Allah, tanpa melengahkan masa, kita akan terus sahaja bincang satu lagi topik yang menarik, iaitu yang bertajuk keistimewaan bangun malam. Hari ini kita nak bincang dalam hari-hari biasa pun, sebab nanti Ramadan akan berakhir dan kita nak tekankan bahawa solat malam ini bukan hanya di bulan Ramadan tetapi di 11 bulan yang selebihnya itu. Jadi jangan kita konsentrate bulan Ramadan ni saja. Bila habis bulan Ramadan dah tak ada tahajud dah tak ada dah, semua balik seperti normal semula. Syaitan pun kan dah balik. Kita pun nak sambut kedatangan dia balik pula dengan tidak beribadah, seolah-olah macam tu. Sedangkan sepatutnya biar dia balik, dia tengok, oh berubah dah orang ni. Biarlah kita ni jadi lebih baik. Maka orang yang ikhlas tu lagi susah untuk digoda oleh syaitan, walaupun dia berusaha tetapi dia tidak ada daya upaya. Sebab kepada orang yang benar-benar yang berharapkan Allah SWT, tidaklah ada mereka ni upaya, melainkan mereka cuba sahaja. Jangan kita rasa mereka ni powerful. Tidak. Yang powerful tu Allah SWT. Cuma masalah manusia dia mudah nak ikut. Mudah nak ikut, lemah. Saja hendak ni. Dan manusia dah hakikatnya memang lemah. Tetapi sebab itu apabila kita lemah, kita kena bergantung kepada Allah SWT. Dan salah satu cara untuk kita bergantung kepada Allah SWT ialah dengan selalu melakukan solat malam. Itu. Baik, solat malam ni dia berapa? 2, 4, 6, 8 Nabi buat. Betul 3, 11. Itu macam kita sembahyang tarawih. Tetapi kalau kita nak buat sikit, mampu 2. Dan Nabi kata kalau dekat subuh sembahyang 1 witir. Yang penting ada. Okey. Baik, kita terus je tanpa kita melengahkan masa, kita lihat kepada firman Allah SWT. Allah SWT berfirman tentang orang soleh, tentang orang yang bertakwa. Apa ciri dia? Kita tahu kan Ramadan ni kita nak meraihkan orang yang bertakwa. Jadi buktinya apabila kita menjadi orang yang bertakwa, apa bukti dia? Kita lihat di sini, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit sekali tidur waktu malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Itu yang sebenarnya yang selalu kita buat. Termasuklah bulan Ramadan yang kita amalkan. Dan mudahan bulan-bulan lain itulah. Kalau sebab ciri orang bertakwa, inilah dia kurang tidur malam. Dia bangun malam lah, pukul 4 ke, pukul 5 ke. Dia bangun malam. Ada yang lebih lama-lama lah, tapi ada yang kurang macam kita cubalah sedaya upaya. Bangun-bangun dekat nak subuh tu, bangun dulu, solatlah 2 rakaat, 1 rakaat, sekurang-kurangnya. Okey. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zariyat. Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 4. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah pada sebahagian malam untuk solat. Nisfahu au inqus minhu qalilan. Separuh atau kurangi atau lebih sedikit daripada itu. Wa iz alaihi warattilal qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Inilah beberapa ayat sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Dia sebenarnya mendorong kita untuk apa? Untuk buat solat malam. Tapi sayangnya sebagian orang dia lebih memilih untuk tidur. Kita tak cakap orang lain. Yang bercakap dia pun macam tu juga selalunya. Dia lebih milih, kita ni lebih pilih untuk tidur. Sebab sejuk kan. Daripada bangun ambil air wuduk. Dah lah sejuk, kena ambil wuduk pula, lagi sejuk. Sepatutnya kita kena ambil wuduk dan kita munajat kepada Allah dengan penuh rasa harap, rasa takut pada dia. Kita doa kepada Allah SWT bagi petunjuk kepada kita supaya kita sentiasa lakukan ketaatan, dan kita mohon kepada Allah SWT agar jauhkan kita daripada sifat malas. Ni bila buat baik benda lain tak ngantuk, bila nak cerita pasal nak buat ibadah je jadi mengantuk. Bercekang mata kita tengok bola tu.
sampai ke pagi boleh, tak ada masalah. Tapi bila bab nak dengan Allah SWT, dia ada je mesti rasa mengantuk. Betul tak? Sebab kita ada sifat malas. Kita tak sudi untuk berlama-lama dengan Allah SWT. Kita tidak seperti Nabi Musa. Nabi Musa jumpa dengan Allah SWT, bercakap dengan Allah SWT. Tetapi dia apa? Dia nak rasa nak berlama dengan Allah SWT. Atau Allah SWT tanya dia berkenaan dengan tongkat dia. Dia cerita macam-macam. Allah cuma bertanya untuk berbual dengan dia, untuk walaupun Allah dah tahu, tetapi Allah nak menunjukkan bahawa adanya rasa selesa supaya Musa rasa tak takut. Tanya pasal tongkat tu, apa tangan kanan kamu tu Musa? Musa pun ceritalah panjang lebar dia cerita. Nak tunjuk bahawa dia nak berlama dengan Allah SWT. Lepas tu kita macam tu. Kita doakan Allah SWT supaya Allah bagi kita taufik hidayah, supaya kita boleh melaksanakan solat yang utama, iaitu solat fardu lain, dan juga Allah jadikan juga solat malam ni sebagai sesuatu yang menjadi keutamaan kita, sebab dia adalah sebaik-baik sembahyang setelah yang solat wajib. Tu. Sebab tu dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW ada bersabda, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullah al-harramu wa afdalus salati ba'dal faridah salah lail. Jadi sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Jadi kalau kita cuba ikhtiarkan untuk kita buat, saya memberi pesan kepada diri kita sendirilah, diri saya sendiri. Saya bukan orang rajin bukan orang yang baik, bukan yang rajin buat ibadah. Tapi mudah-mudahan Allah SWT ubah kita. Kita ni nak harap keupayaan kita, jangan harap sebab kita memang tak mampu. Fakir kita kepada Allah SWT. Kalau kita berharap kepada sesuatu yang rapuh itu diri kita sendiri, maka kita takkan jadi apa-apa. Tapi kita kena harapkan Allah SWT. Sebab tu dia kata kat sini, sebaik solat setelah wajib adalah solat malam. So kita minta ke Allah SWT bagi kekuatan untuk puasa pada bulan Ramadan, kemudian pada bulan Muharram. Sebab itu adalah puasa yang terbaik selepas itu. Dan sebaik solat ialah setelah solat wajib adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Satu ketika Imam Nawawi dalam syarah Muslim dia jelas mengenai hadis ni. Dia kata, beliau rahimahullah taala kata, ini adalah dalil dari kesepakatan ulama bahawa solat malam lebih baik daripada solat sunnah di siang hari. Beliau juga mengatakan bahawa solat malam lebih baik daripada solat sunnah rawatib. Orang yang melakukan solat malam dijamin masuk syurga dan selamat daripada azab neraka. Kita tak dapat banyak, tuan-tuan. Kita start sikit-sikit tapi konsisten. Kita tak dapat bangun daripada awal, kita dapat 15 minit sebelum subuh pun okey. 10 minit sebelum subuh pun okey, asalkan dapat malam tu. Istighfar dalam solat tu ada baca Quran. Itu buat semampu kita. Orang lain boleh buat 8, tak apa 11, itu orang lain. Kita boleh buat 3. 2 kita buat sebab dah lambat kan. 2 kita buat tahajud. 1 lagi kita buat Kita buat witir. Ini dia. Dan orang boleh buat 11, biarkan dia buat. Kalau kita mampu, bagus. Tapi kita konsisten dengan sedikit. Mungkin sekali-sekala kita buat. Ujung-ujung minggu kita buat, tambah sikit. Lepas tu hari biasa kita buat lagi 2. Sebab nak kerja esok, bangun awal sangat takut ngantuk. Bangunnya ujung-ujung tu 5.30. Tengok subuh masuk berapa. Jadi kita masuk awal sikit. Dan macam waktu sahur ni kita dah training kan. Sebelum sahur tu pun tuan-tuan pergilah semayang. Kalau boleh qiyam mulas tu baguslah, kalau boleh di masjid. Tetapi kita tahu setiap orang ada urusan dia, nak pula lepas pada bulan Ramadan ni. Dia meriah masjid pun buka pun tengah-tengah malam ni untuk ni tahajud bulan, selalu ni bulan Ramadan lah. Bulan-bulan lain tu kurang lah bila ada event betul-betul, di anjuran solat malam, barulah dia buka, barulah kita pergi kat sana semayang malam. Baik. Jadi kita jangan lupa buat sendiri di rumah, jangan lupa bila dah habis Ramadan nanti. Sebab tu ada hadis lagi dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia,
Aqsus salam, sebarkan salam, wasilul arham, jalinkanlah tali silaturahim, yakni dengan kerabat. Wa atmi'u at-ta'am, berikanlah makan, yakni kepada isteri dan kepada orang miskin. Wasallu bil laili, dan solatlah malam. Wan nas tunyam, ketika manusia itu sedang tidur. Tadkhulul jannah bisalam, kamu akan masuk syurga, nescaya kamu akan masuk syurga dalam penuh keselamatan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Syekh Albani dan As-Sahihah mengatakan bahawa hadis ini sahih. Jadi kita dapat lihat bahawa faedah melakukan solat malam ni, kita akan dicatat sebagai orang yang berzikir kepada Allah SWT. Ini satu perkara yang ganjaran yang besar lah apabila kita ini dicatat. Contoh kalau orang dia buat suatu rekod dunia kan, dia masuk dalam rekod dunia. Rekod Malaysia ada rekod Malaysia. Dia buat suatu benda yang diiktiraf oleh kerajaan, misal diiktiraf oleh negara. Jadi dia suka benda tu, dia dapat anugerah. Tentu saja kita nak kita dalam rekod yang lebih besar daripada rekod-rekod yang sekadar dunia ni, iaitu rekod daripada Allah SWT. Kita ni dicatat sebagai seorang hamba yang sentiasa berzikir kepada Allah SWT, dan kita akan dimasukkan dalam syurga dengan penuh keselamatan. Daripada Abu Said dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Iza staiqadha ar-rajul minal lail wa aiqadha imra'atuhu fasallaya raka'atain kutiba minaz zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Ada seorang bangun di waktu malam, lalu dia bangunkan isteri dia, kemudian kedua dia mengerjakan solat 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat sebagai lelaki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan Syekh Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah, bahawa hadis ini dikatakan sahih. Wallahu a'lam. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa suami isteri dianjurkan untuk solat malam secara apa? Berjemaah. Ini maknanya kita kena cuba-cubalah. Kalau tak biasa, boleh mula buat. Peringatan untuk diri saya sendiri juga. Kalau tak dapat selalu pun, at least kadang-kadang kena cuba buatlah. Dalam bulan Ramadan ni kalau boleh buat, tapi kebanyakannya di masjid kan. Jadi di masjid pun kadang-kadang ada setengah masjid memang buat jemaah pun. Ini tak ada masalah. Dan yang tarawih tu pun setengah pandangan mengatakan dikira sebagai solat malam juga, sebab dia buat selepas kita itu solat Isyak. Berbeza dengan orang yang tak solat malam, orang yang bangun di malam hari kemudian berwuduk dan melakukan solat malam, dia akan bersemangat di paginya. Itu antara faedah dia, bahawa orang yang buat solat malam, pagi dia akan lebih bersemangat. Ini antara pandangan oleh para ulama, bahawa dia mungkin melihat kepada pengalaman mereka dan pengalaman orang di sekeliling dia. Orang yang melakukan solat malam ni, dia akhirnya pagi dia akan lebih semangat daripada orang lain. Baik. Kita tengok Nabi SAW dia sabda, aqidah syaitan ala qafiyah ra'sin ahadikum idza huwa nama salasa aqad. Syaitan ni dia buat 3 ikatan di tengkuk. Leher bahagian belakang salah seorang daripada kalian ketika tidur. Ketika tidur ni dia letak, syaitan ni Allah bagi dia keupayaan untuk ikat tengkuk kita ni. 3 ikatan. Ya Allah, belakang tengkuk ni. Leher bahagian belakang. Itu keupayaan yang Allah bagi kepada mereka. Dan sebab tu kita hanya kepada Allah SWT kita lindung. Kalau Allah tak lindung kita, memang tak adalah kita ni. Ditunggang oleh syaitan je lah. Sebab di sini Nabi kata, yatribu kulla uqdatin alaika lailun tawil farqud. Di setiap ikatan, syaitan akan kata, malam masih panjang, tidurlah. Allahu Akbar. Kalau Allah tak bantu kita, tak adalah kita ni. Fa in istaiqadha fa dzakarallah in khalat uqdah. Jika dia bangun, dia zikir pada Allah. Lepas satu ikatan. Satu Nabi ajar bangun, kita kata alhamdulillah. Kita baca. Kita sebut alhamdulillah dulu. Doa yang bangun tidur tu.
bangun kita baca doa tu, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita doa terus, syukur Allah SWT bangkitkan kita daripada mati. Kita hidup semula dan kembali kepada Allah dan kita akan kembali. Kita syukur, kita terlepas daripada ikatan syaitan tu juga. Dan kita ada peluang untuk iradah lagi. Fa in tawadda in khalat uqdah. Bila dia wuduk, dia lepas satu lagi ikatan. Fa in salla in khalat uqdah. Kemudian jika dia mengerjakan solat, lepaslah ikatan terakhir. Fa asbaha nasyitan tayyib nafs wa ila asbaha khabisan nafsil kaslan. Kemudian jika dia kerjakan solat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan semangat dan gembira, kata Nabi. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Wa illa asbahu khabisan nafsil kaslan. Jadi maksudnya apa yang saya kata tadi sebenarnya bukan pandangan ulama saja. Rupanya dia memang betul-betul datang daripada hadis Nabi. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. So kita kena amal. Jangan tinggallah. Kita dah tahu ni maksudnya biar Ramadan ni kita buat ini, kita latihan kita. Esok bila dah habis Ramadan pun kita terus sahaja sampailah ke akhir hayat. Tak boleh buat banyak, buat sikit. Yang penting ada sebab dia punya fadilat tu besar, tuan-tuan. Kita terlepas daripada ikatan syaitan tu dan kita akan semangat dan kita akan gembira. Kalau tidak kita jadi tak ceria, kita jadi malas. Itu dia. Baik, kita teruskan lagi. Ini perkataan Nabi yang jujur dan Nabi ni tak reka-reka. Nabi ni cakap yang benar. Sebab kita tengok kita selalu tengok kan tuan-tuan, kalau kita tengok diri kita sendiri pun, kita perhatikan saudara kita yang belum sedar untuk solat malam, dia akan lihat malam pagi dia malas. Beza dengan orang yang rajin solat malam. Bahkan mungkin kita perhatikan mereka akan lebih senang mengisi waktu paginya dengan tidur daripada melakukan amal soleh. Jadi orang yang tak bangun malam ni, sangka dia dah banyak tidur dah. Siang pun dia menyebabkan lebih banyak tidur lagi. Kita peliklah, sepatutnya orang yang bangun malam dia yang tidur sebab dia tak cukup tidur. Tetapi rupanya kesan daripada solat malam tu menyebabkan orang-orang yang rajin solat malam, pagi dia masih bersemangat. Nanti bila dia letih, dia qalillah kejap dan sebagainya, tapi tak ada, dia tidur sepanjang hari. Benarlah ucapan Syaikh dalam Laisa min qaulin Nabi, barang siapa banyak mengerjakan solat di malam hari, maka wajahnya akan berseri di pagi hari dia. Semoga Allah sentiasa lindungi kita daripada kebiasaan buruk di pagi hari. Kita lihat pada Nabi SAW sampai mencela orang yang dulu rajin salat malam, namun sekarang ditinggalkan begitu saja. Dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si A. Kata boleh dia sendiri si A. Dulu dia rajin kerja salat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakan lagi. Kita kata fulan dah. Hadis riwayat Bukhari. Okey. Jadi kita harap sangat supaya Allah bagi taufik kepada kita untuk melakukan amalan yang mulia ni. Semoga Allah bagi taufik, hidayah dia kepada kita supaya melaksanakan solat malam, supaya Allah bertunjuk kita bangun, kita bangun dari tidur terus ingat Allah. Lepas tu kita tinggal tempat tidur, kita ambil wudu. Kemudian kita laksanakan solat malam dan kita harap keampunan dia dan harapkan rahmat dia. Kita mintalah Allah SWT supaya memberi taufik kepada kita. Dan dalam masa yang sama, seperti mana kita katakan tadi, kalau boleh kita cubalah juga sekali-sekala kalau tak dapat selalu, solatlah malam bersama keluarga. Seperti mana hadis yang kita kata tadi. Jadi kita lihat ada hadis juga pasal isteri pun boleh gerak suami dia untuk solat malam. Apa hadis dia? Saya bacakan maksud dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Rasulullah SAW sabda, Allah merahmati seorang lelaki yang bangun pada malam hari, lalu dia solat, dia bangunkan isteri dia. Jika isteri menolak, dia percikkan air pada wajah dia. Allah merahmati seorang perempuan yang bangun pada malam hari, lalu solat, bangun suami. Jika suami tolak, dia percik air pada wajah dia. Percik, tuan-tuan, bukan cuah air. Percik je. Kalau kita kata spray itu, spray gitulah. Janganlah pergi ambil cuah air pula, nanti bergaduh pula. Tak pasal pukul 4, 5 pagi, habis majikan tahu gaduh pula nanti. Jadi, kita kena ada cara lah. Jadi, kalau kita nak faedah daripada hadis ni, dia dalil. Kita kena saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Kita kena dahulukan wahyu ilahi dibandingkan hawa nafsu. Solat malam ni juga untuk lelaki dan perempuan.
Bangun isteri untuk solat malam dan jugalah sebaliknya isteri bangunkan suami bukan satu dosa, bahkan satu perbuatan yang berpahala. Sampai ke pecik kat suami pun tak jadi dosa. Tak pecik kat isteri pun tak jadi dosa, mengganggu tidur dia sebab untuk Allah SWT. Dianjurkan juga untuk banyakkan kebaikan dengan menjadi pelopor kebaikan kepada orang lain. Kita ajak pasangan kita mulakan, besok dia pula dan sebagainya, saling bantu membantu. Baik. Saya saling berlumba untuk menjadi orang yang pertama untuk bangun supaya boleh bangunkan orang lain. Jadi itu pelopor kepada kebaikan, orang lain ikut, ahli keluarga ikut, pahala kita jalan. Kita diperintahkan juga untuk amal ma'ruf nahi munkar dan kita dapat lihat hasil baiknya. Tapi kalaulah ma'ruf nahi munkar nampak buruk, maka boleh dipertimbangkan untuk dilanjutkan. Maksudnya kita tangguh sebentar lah. Kalau kita tahu suami kita tu memang pagi tu memang penat saat kerja, kita kata malam ni tak apalah. Gitu kan, kita tengok isteri kita pun satu malam tu, satu hari duk uruskan anak-anak, dia penat, janganlah kita paksa pula. Dia kena ada seninya lah. Baik. Kemudian macam kita tadi, siapa yang rajin solat malam, suami isteri, dia bangun isteri, dia solat sekali, dia solat jemaah, maka dia akan dipilih sebagai ahli zikir. Jadi ini sunnah lah sebenarnya untuk dorong isteri dan anak untuk rajin solat malam. Dan seorang ahli keluarga tu sepatutnya dia tarbiyah keluarga dia supaya taat kepada Allah. Dan ini juga dalil bahawa bolehnya solat malam secara berjamaah. Okey. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada kita. Saya mohon maaf atas apa saja kesilapan. Mudah-mudahan apa yang kekurangan daripada saya ni Allah maafkan, Allah ampunkan dan tuan-tuan pun maafkan saya. Mana-mana perkataan saya yang tidak sesusun dan sebagainya. Tapi apa pun ambillah poin yang baik. Mudah-mudahan kalau kita tak dapat buat banyak pun kita dapat berapa-berapa lah yang kita ambil, poin-poin yang kita dapat ambil itu menjadikan kita orang yang lebih baik lah. Mudah-mudahan ada pahalanya untuk kita semua, ada pahalanya untuk saya. Dan itu sebagai ganjaran untuk saya kelak di akhirat untuk bantu saya kelak. Kita ni semua banyak, saya lah terutama banyak buat dosa, saya perlukanlah bantuan-bantuan daripada doa-doa daripada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah SWT bantu untuk menerima sebagai amalan yang baik, dapat membantu saya lah kalau tuan-tuan amalkan. Mudah-mudahan dia menjadi rahmat untuk saya juga dan rahmat juga untuk semua. InsyaAllah jangan lupa share. Tolong sharekan, sebarkan seluas-luasnya supaya kita semua mendapat pahala Allah SWT yang kita perlukan sangat untuk kita mendapat syurga Allah SWT kelak. Dan kita mohon juga keampunan, banyak istighfar kita bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan Allah SWT natijahkan sesuatu yang baiklah kepada kita, kebaikan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.